you ambil any place, any country, anywhere in the world, kan? Sama ada Libya ke Gaza ke Iraq ke Malaysia ke apa. Dia panggil cerita dan insiden. Some people just look at that, cerita insiden. Cerita insiden means the what and when, kan? The what and the when and where. Apa jadi, di mana, bila. As good as that. That's all they know. But some people, they go to next level, panggil analysis. Analysis means the how and the why. Yeah. Some people dia tengok Gaddafi kena bunuh di kepala, sebenarnya Gaddafi kena bunuh di kepala. Dia tengok that, that's a fact. But some people they go one step further. How, kenapa Gaddafi dibunuh di kepala, and why Gaddafi dibunuh di kepala? And they go menilai. Dia nak tahu that explanation and reasoning. So some people go one step further. They call it diagnosis, or synthesis. I'm sure some of you doing a PhD, observation and lesson satu, analysis, research and finding satu, the diagnosis and synthesis is satu, kan? Different. So we want to use to look at kadang-kadang Malaysia punya politik pun dalam konteks itu, being educated. Mana tahu some of you nak jadi political correspondent ke, political writer ke, political speech writer ke, nak jadi politician, tak kisah lah duit. Kau jadi politician pun katalah you happen to be party A, party B, bergaduh cara educated. Bukannya bergaduh buat keluar video ke apa benda, we don't want that. Biar educated punya type, kan? Okay. I want you to bring back to this. The yang saya kongsi kat sini basically, some people we look at that lah, between atau biru versus hijau merah atau biru muda sikit. Seperti that. They don't look beyond the seats. So as I said, you have to pick beyond the seats. Nanti kena lihat di belakang kerusi. You have to pick beyond the numbers. Kena configure beyond the numbers. What's behind the numbers? Kena tengok what's beyond the outcome. This is the gambar aja of the outlook of Malaysia punya ni. Secara rekanya PRU 12. Kan? This is the pie chart of the pembahagian kerusi. Kan? Some of you kalau minat sama dia dah di internet, but in short nak bagi conclusionnya basically on one side, I'm looking for my pen, tak ada battery. Alah sedih. Anyway, on one side kita ada opposition, kan? 82, so-called Barisan Nasional, 100 berapa? 82 minus 222, 222 minus itu apa? 140, 140 versus 82. Daripada 140 barisan, this is the fact, small fact. Tapi on the right, saya nak bagi beberapa statistik, beberapa data, beberapa ni just for you all to think. Things like battle between, kalau di Semenanjung, what's the real battleground, kan? The statistic is basically undi popular. Kalau di Semenanjung saja, Sabah Sarawak tu, BN punya undi is 49%. Pakatan Rakyat punya undi 51%. What does it tell you? Dari undi popular. Dari statistik. Kan? Kalau kita put aside antara UMNO versus part of PKR, in a sense, lebih kurang sama. 35% each dia punya undi popular. Kan? Kalau kita ambil next soalan selalu digembar-gemburkan. Bolehkah Malaysia diperintah oleh non-Muslim? Boleh tak boleh? Secara statistik dan secara praktikal dan secara ni. Jawapannya tak boleh lah, sebab I show you this chart here. This chart here. Perwakilan Muslim versus non-Muslim. Di Parlimen kita di Malaysia ni, the non-Muslim seats are basically 41%, 42%. The Muslim seats are basically 58%, 59%. Kan? Yang sebelah Muslim seat yang hijau ni basically, that's where the battle between UMNO, PAS, PKR Melayu, PBB. Yang merah ni basically battle between mainly DAP dan NAM Melayu versus the Barisan Nasional NAM Melayu. Either way pun will go this way. Maksudnya, so I'm not trying to put a political statement, but kalau
orang pergi ke kampung-kampung, pergi duduk jaja, kalau undi PAS, DAP memang tak, itu mengawal, lebih kurang. That's more that way. Meaning to say, kalau PAS menang, kan, doesn't mean that DAP menang, because DAP will never rule Malaysia. Kan, Chinese will never rule Malaysia. That's a fact. That's how it works as it is now. So each of you kalau kaji lagi tiga kata, dia sama dengan apa tadi. Pembagian kursi. Kalau kita put aside di Semenanjung, kan, Semenanjung, sebenarnya if you look at the merah and hijau, Pakatan Rakyat punya seat is basically 82 kursi. Barisan Nasional is 86 kursi. Percentage wise about 37 seat, bersama. Yang membezakan politik Malaysia is basically Sabah Sarawak, 24%. A quarter of Malaysian punya parliament come from Sarawak, 24%. Ini is determined. That's why berebut bagi Sarawak. That's why 16 September Sarawak is the factor. So some you kalau minat you boleh tiga pada lah. I'm not going to tell more than that. I mean, because basically the rest tu is politics of politics lah. I mean, you have to take side. Depends which inclination are you and which favor are you. Now, di Malaysia, kita kena ingat penentu undi kadang-kadang di Malaysia adalah floaters. Floaters ni basically golongan apungan floaters di Malaysia. Jaya atau tidaknya mana-mana pemerintah adalah disebabkan jaya atau tidaknya memenangi orang yang di tengah. Sebab kalau tengok statistik Malaysia sebenarnya, kita boleh sebut Barisan Nasional, Pembangkang dengan floaters tengah-tengah ni, basically dia sama banyak. 30%, 30%, 30%. That's how it works. Menang atau tidaknya basically how to win the 30% yang so-called professional voters. These are floaters. Dia move back and forth. Dia tak ada pegangan. So that's the reality Malaysia in a sense. So kalau kita tengok PRU 95 dalam perspektif so-called Pembangkang. Kenapa Pembangkang kalah? Sebab PR menang 7% saja di Sembilan Group. 93% dimenangi oleh Barisan Nasional. Whereas 2008, kenapa big shift against Barisan Nasional? Sebab Barisan Nasional menang roughly about 20% saja. This called middle group. 80% goes to Pakatan Rakyat. That's what Pakatan Rakyat, dalam perspektif Pakatan Rakyat won big in 2008, like it was in 99. So that's a fact. So pembagian kursi, the movement. That's what I said. Pembagian ratio floaters. BN 46%, Pakatan Rakyat 27%, floaters about 30%, 27%. Inilah penentu Malaysia punya politik. That's why kadang-kadang kena sebut some ratio punya ni. That's why kadang-kadang, sorry to sebut, concentration and nak ambil hati is very penting. Particular group, particular ni interest basically to win the middle group and yang memenangkan. Okey. Perebutan, kalau kita bagi pengundi-pengundi di Malaysia dari segi pembahagian undi, bagaimana undi direbut? Basically ini dia punya pembahagian. Kalau you all ada spesifik saya, nak ceritanya Barisan Nasional about 30%, Pakatan Rakyat about 18%, yang tak mengundi 30% di Malaysia ni, yang tengah-tengahnya basically 21%. Inilah yang jadi rebutan di Malaysia, penentu. Okey, saya nak sentuh sikit tentang Selangor tadi. State by state, saya go sampling state by state. Now, if you look at the Selangor, yang ni, basically Selangor is all BU, general BU. Land wise, area wise is BU. Tapi siapa boleh explain kenapa Selangor so-called jatuh kepada Pembangkang, Pakatan Rakyat? Pak Libby can number seat more lah, because Malaysia side juga dia menang banyak kursi. Tapi dari segi area banyak PU. Apparently di Selangor yang memenangkan Pakatan Rakyat adalah kursi-kursi yang tengah ni. Tengah ni basically main ni dah tu. Tengah ni basically biru, hijau, merah. Siapa orang Selangor sini tahu kan? Itu bicara tadi. Kalau kita pergi Bangi, siapa sebut saya kan Bangi kan? Cuba cari orang Selangor di Bangi, ada orang Selangor di Bangi. Saya seorang lantai kami di Bangi kan. Lantai perak tekan rumah hidup lah. Sama kat Gombak kan? Sama kat Batu Tiga, sama kat Taman Medan, sama dekat PJ. Ini semua Selangor ni bersuai. Tapi mana ada orang Selangor? Cetas soalan suruh cakap bilang Jawa daripada 109 tak lepasnya kan? Nak cari Selangor, pergi Sabak Corona, Sungai Tawar, Pematang. Tu orang Jawa, orang Selangor.
basically nak ceritanya, yang tengah-tengah ni basically, yang memenangkan Pakatan Rakyat is bukan orang Selangor, pendatang. Pendatang lah, orang Kelantan pendatang lah. Saya orang Kelantan kan, duduk Selangor kan. Dan ceritanya, you are yang so-called Selangor yang lahir dan sekolah Selangor. Kalau you bapak tu kalau boleh nyanyi lagu Selangor, boleh ke orang Selangor. I'm sure bapak you fail nyanyi Selangor. Orang Selangor pun datang, menetap di Selangor, mengundi di Selangor. Kawasan tu happens to be Selangor, happens to menang Pakatan Rakyat. So the conclusion kita buat di Selangor sebenarnya, yang memenangkan Pakatan Rakyat, kenapa Pakatan Rakyat menang di Selangor? Sebab seat tu terletak di Selangor. Seat tu sebenarnya bukan orang Selangor punya. Orang lain yang datang call Selangor home, kan? Makan gaji, kerja, and all that. That's what you get, kan? So basically di Selangor pembagi ada 36, 20. 36 sana. 36 tu 13 DAP, 15 PKR, 8 PAS, kan? 20 sini. Yang tengah-tengah tu kawasan-kawasan Petaling Jaya, Kelana Jaya, Damansara tu semua, Bukit Lanjar tu semua Selangor. Ya, mana ada orang Selangor tu kat situ kan? Dia puji-puji cari orang Selangor tak ada. Dah lagi kat sana kan. So, ini adalah orang datang menetap di Selangor yang membentuk corak politik Selangor. That's how it works. So, again, go back to analysis. Pengundi tegar Barisan dengan pengundi tegar Pakatan Rakyat. Pakatan Rakyat menang di Selangor. Doesn't mean that penyokong Pakatan Rakyat lagi ramai dengan pengundi besar. Tak lah. Pengundi Barisan masih ramai. Yang sebab dalam perspektif Barisan kalah ataupun Pakatan Rakyat menang, sebab pengundi yang tengah-tengah ni baru mengundi Pakatan Rakyat. Itu je beza dia. So, next election is basically how this pengundi terapung ni will vote. That's why polemik Malaysia punya style. Malaysia punya politik ni profesional juga. Dia tak ada hardcore punya. Yang hardcore 500,000 je. Yang lain profesional. Profesional means whoever face me better, I can play dia in the league lah dia kan. Profesional. Alright. Saja sikit saya nak bagi grafik representative tentang so-called ketuanan Selangor kan. Sebab dia ada interesting criteria kan. Yang paling nak relate balik kepada sistem gerrymandering, sistem Westminster kita punya style tadi. Kalau di Selangor ni, daripada total di Selangor ni 56 kursi, tahu kan? Belum saya test kan, 56 kursi di Selangor, saya tak tanya waktu itu sebut kan. 56. Saya nak tanya berapa kursi di Perak lepas ni. Kena tahu tak berapa Perak ni? Ada? Tak aku? Kena tahu kursi Perak ada berapa? Kan Perak kecokan itu bobok kan? Kena tahu kan? Selangor saya dah bagi tahu jawapan. Maksudnya kalau kita ambil 56 kursi di Selangor, in short conclusion kita boleh buat basically Selangor ni is battle line between Ketuanan Melayu, Ketuanan UMNO dengan Ketuanan Cina. Simple as that. You can take that. Kan? On the left side, biru side, UMNO menang 20. Daripada 20 yang Barisan menang sebab ada 2 kursi MCA dengan MCA tu. Barisan menang 20. Daripada 20, 18 kursi is basically kursi yang tadi. Yang ni. Oh, tak nampak ni. Saya punya ni suruh saya punya technician bubur bateri tak bubur saja ni. Now, yang Selangor menang basically yang atas-atas, yang biru-biru, Sabak Benam, Sungai Atawa, Permata, atas-atas dengan bawah ni Teluk Datuk, Morib, Sungai Sepat, Tanjung Sepat. These are kawasan-kawasan Selangor menang. In a sense, Selangor punya karakteristik ni sebab budaya orang pendatang kerja cari makan menetap di Selangor, kan? Kawasan-kawasan kampung yang tak disentuh oleh pendatang itu kawasan UMNO. Kawasan-kawasan bandar yang disentuh oleh pendatang, ya, efek politik ni daripada Gombaknya kepada Hulu Kelanya kepada ni Bangi semua, Shah Alam semua yang tersentuh oleh pendatang. Ini Barisan Nasional terbuka. Kan? I'm not making a political statement, but just a fact. Kan? That's how it works. So 18 kerusi rural basically UMNO punya. On the far extreme on the right, 8 kerusi yang merah tu basically pure DAP punya. UMNO pun tak nak sentuh situ. Memang yang the real battleground is basically 18 tolak 8, 26. 20 kerusi tengah-tengah. Itulah yang tempat nak berebut. Either way. Barisan pun berebut yang tu, PAS pun berebut yang tu, PKR pun berebut yang tu, DAP pun berebut yang tu. That's the real battleground di Malaysia. That's how corak politik Malaysia. Likewise,
Dah ada jawapan dari orang Perak. Tak nak bagi jawapan. But I want to move on to Perak ni. Boleh? Ya, bismillah. Okey, selamat. Saya malas tunjuk sama jawapan. Likewise, sebab saya nak sentuh ni sebab keluar itu isu ketuhanan Melayu dan semua kan. In a sense, it's true. It's true dalam konteks the reality is like that. Cara kawasan, cara pengundian, cara base supporters, cara pengundi tengah. Kalau di Perak lebih kurang sama, cuma dia punya pola pemindahan pendatang ke Perak, mana tu Kelantan pergi maka kaji kat Ipoh, pasti unless dia kerja kajian kan. Kalau pun ramai lah, tak kisahlah kerja di Baloi ke apa semua, naik ke Pasar Malam ke Kelantan, tak ada lah orang pergi Perak ke Kelantan dia. Ya. Cuma kalau Perak ni lebih kepada berapa Melayu di situ, berapa Cina kat situ. Basically, kalau kita ambil Perak, kalau kita ambil 31 kerusi, so majoriti Melayu. Majoriti Melayu ni 60% ke atas Melayu. Kalau bertanding, semua UMNO menang. Kecuali 5 tempat. In a sense. Itu UMNO punya. Semua. So meaning to say, characterized by the berapa ramai Melayu, berapa ramai tak ada Melayu. Lagi ramai Melayu, majoriti, lagi chances basically UMNO punya seat lah. So from PAS punya perspektif, in a sense, kalau tempat Melayu ramai tu, memang susah lah ni. So PAS punya relatif pun, yang PAS tu menang ni basically bukannya sebab undi Melayu. Undian tengah-tengah tadi. That's how pola politik Malaysia. So in a sense, sorry kalau saya tersebut dengan issues manifesto pun kena reflect that lah. Because basically tak ada particular party for particular region, for particular race. Tak ada, doesn't work in Malaysia. You must go for multiracial base, not so much on theocratic and rhetoric punya propaganda, but kepada solid deliverables. That's what the politik Malaysia shape by. Go to your manifesto, go kepada what's your offer to the people, what's your service punya record. Alright. Satu, ini negeri mana siapa-siapa beragam? Siapa negeri mana yang in tahun 2004 dia menang 21 kerusi, dia ada parti menang 24 kerusi. Siapa boleh teka? Dia beza 3 kerusi ya tahun 2004. Very critical. Ada Kelantan di sini. Siapa Kelantan? Ni Kelantan bersih ni. Jadi, kalau Merah ni tahap jaya, in 2004, UMNO nearly took over PAS. Dia lost by, or majority wise, dia lost by 3 kerusi, tapi secara kritikalnya, dia short. What they need is about 36 undi je for the whole of state of Kelantan. If we can turn back the clock from UMNO punya perspektif, in 2004, kalau UMNO dapat ekstra 36 undi sahaja di Kelantan, PAS jatuh di Kelantan. That's the reality. Kan? One particular seat, I selalu buat tu di ke Muning, PAS menang 2 kerusi, menyelamatkan PAS. I met a person kampung di Muning. Dia kata, aku dalam hidup aku tak pernah mengundi. Kan? Tapi entah macam mana, tahun 2004, aku dan bini aku rasa nak balik mengundi. Aku balik mengundi kat Muning. Oh, nasib baik, PAS menang 2 kerusi. PAS menang. Undi aku tu dengan bini aku. Maybe true, maybe not. Kan? Pasal ceritanya, how critical is the situation. Imagine kalau dia tak balik, kan? Draw, sama banyak. Kan? Nak ceritanya, very critical. Very Malaysia punya battle ni very ni kan. Okey, saya nak cerita sikit. Jadi some research yang saya katakan from UMNO punya perspektif di Kelantan kan. Orang tanya saya kan. Siapa belajar stock market, buat charting, buat Fibonacci chart apa candlestick punya ni, what can you tell from the graph? Moving average and the previous low and future low. Siapa boleh tahu ni? Siapa expert in stock market, statistic, actuaries, ni semua belajar ni? Sini saya. From mathematics, statistics point of view, kan? This chart will tell you UMNO punya previous low is lower than current low. In other words, UMNO punya current low is higher than previous low. Kan?
So UMNO-nya keep on moving, kan? Basically UMNO punya base walaupun kalah low, tapi dia punya base is improving. All the time. Sebenarnya prediction wise, that's what some people research saya ni worth few thousand tau. Both parties datang buat tanya saya how to get this. But actually, if I were, let me see if I remove this bar. Lama tak ada cursor ni. Ini ada cursor. Ni. Oops. Tak jadi. I want to move the black bar. Kalau if I move the black bar, black shade, kan? Actually, this graph will tell me this PRU statistically UMNO will take over past Kelantan. Some of you may get shocked. Some orang tak suka saya. And orang tu suka saya. Vice versa. Kan? Dan ceritanya, technically speaking, that will happen. Unless there are some strategies. So dia bertanya ni, what to do next? Itu saya tahulah, kena datang berilmu dengan saya lah pula, tu different. And that will cost you money. No? I'm not going to do it. So dia just bagi teaser, bagi minat. So at least I know something that you don't. You nak balik balik sini pun tak kata, no problem. It's free country. Okay. Saya cerita sikit tentang di Kelantan. Okay. Soalan nombor 1. Yang from UMNO punya perspektif, yang UMNO tu kalah Kelantan perpas 20 tahun daripada tahun 90 ni. Adakah semestinya pengundi PAS lebih ramai daripada pengundi UMNO? Jawapan dia tidak. So in fact, saya boleh bagi jawapan for tonight ini, sebenarnya pengundi UMNO lagi ramai daripada pengundi PAS Kelantan. And you ask me, macam mana pula PAS UMNO tak boleh menang? That's different matter lah. For record, for statistik, pengundi Tegar, and then you boleh challenge me lah macam mana. Pengundi Tegar PAS as of PRU 2012, pengundi PAS Tegar adalah 262,000. Pengundi Tegar UMNO adalah 265,000. Pengundi UMNO lebih ramai daripada pengundi PAS sebenarnya. Yang menentukan menang tak menang di Kelantan, basically yang tengah-tengah tu. Yang protest tadi. Then, kan? At my level, saya tahu lah siapa protes. So, and that people will come to me lah, which cost them money lah. They need to know who are they. Our research, basically we know who are they. Because basically politician ni, they got the statistic. They need to plan dia punya strategies, priorities and activities to win the votes. Nak plan strategies, priorities, kita kena tahu orang yang nak mengundi ni macam mana. As English, you don't preach the converts. Orang yang dah 265,000 ataupun 260, tak payah lepas masa itu, kan? Itu dia bersin pun, dia uni barisan pun, orang Kelantan Serbayu, dia bersin pun keluar dacing. Dia punya tu. Ataupun kalau mungkin suara dalam warna hijau, mungkin we don't know, kan? Lebih kurang dia punya tu memang dah hardcore, tak payah dia kacau dia lah. Memang macam mana pun dia tak lari dah. Don't waste time, kan? Nak ceritanya, the middle part yang decide ni, those yang you kena pergi, kena buat proper strategies, proper priorities, proper activities to win those people. And just strategies, some you mungkin minat. At my level, I know lah, in some you, to create the minat, in case you minat. If you minat sepeda, boleh lah datang jumpa saya. But again, it won't come free lah. Anyway, that's how it works. That will make a difference for the kita ni jom, are we 9 o'clock atau 10? Jam 11. What time is it? 9. We are 9. Kita dah 2 jam. Kita sampai pukul berapa? Okey. Boleh lagi Boleh? Kedah. Siapa orang Kedah ni? Siapa Kedah? Oh, Kedah. Good, interesting. Saya interview orang Kedah. Kami buat research ni, Polson, kadang-kadang interview people. How do you feel Kedah? Kita tanya from PR punya. Oh, no problem. Kedah is better than Kelantan 2004. Kelantan 2004, they just won by 3 seats. Kami menang 8 seats, menang selesa. Is it really true? So saya throw in the statistic lah. From UMNO punya perspektif, kalau Kedah, what UMNO needs is basically 5 kerusi. Tahu kan macam mana sistem Malaysia ni? Sistem Malaysia ni, kalau total di Kedah ada 36 kerusi, kalau nak menang, nak dapat berapa kerusi? You split into 2, tambah 1 macam ni kan. 36 bagi 2, 18. Tambah 1, 19, tu menang lah. From UMNO punya perspektif, baru ni 14 kerusi. What they shot is basically 5 kerusi. Jadi if UMNO were to win, lagi 5 kerusi baru ni, basically PAS tak main tak lagi. Dia kena simple as that.
but again, we're talking about if and our ni, if you turn back the clock. So what happened in Kedah baru ni, basically, kan, UMNO short of 5 kursi. Kalau kita tengok further, that's why I said, you look beyond the seats. If you look at those 5 seats, sebenarnya, for the whole state of Kedah, kan, yang membezakan antara UMNO lah, UMNO terkibak barisan, PAS terkibak Pakatan Rakyat, UMNO dengan PAS basically 1,400 undi throughout Kedah. Daripada 1,400 undi itu, basically 350 orang is basically pengundi UMNO already. Ada sebab yang baru ni kenapa dia tak undi UMNO, ada sebab tu, dosa UMNO. Macam mana saya tahu? Dan cara research kita tahu lah. So basically, we talking about 1,200 undi penentu di Kedah yang membezakan. And that Kedah is going to be next serious battleground next time around. In fact, negeri-negeri yang saya sebut tadi, kan, again, could work the opposite. Kelantan, Kedah, Selangor, and okay, saya nak sentuh sikit tentang the apa ke panggil the politics, the understanding of politics, kan, maksudnya. Sebab when we talk about politics, kan, we talk about from far end, the right end, we talking about the establishment of civil society, masyarakat madani. Dalam Quran pun probably disebut sebagai baldatan thayyibatan, kan, negara sejahtera, negara keadilan, negara sejahtera, negara yang fair for all, ya. To get a civil society, you need a good governance, pentadbiran yang bagus. Ayat Quran, hadis pun sebut good governance. Saya bulat-bulatnya ada serang. To get good governance, basically need a continuous improvement. To get a continuous improvement, basically you need the proper education and preparation. That's what people like you all do today. So kita ambil model ni, tak payah cerita Islam atau non-Islam. Cerita dalam konteks secular world pun sama. Prosesnya sama. Tak ada we talking about basically syariah Islam ke hudud ke apa semua. Kita tentang governance, civil society, masyarakat madani. Ambil model ni di antara Tory dengan Labour pun sama, di France pun sama, model yang sama. Applicable. So good governance, for example. There are elements of good governance. And that's what saya sentuh-sentuh ni nak bagi you all minat, you boleh dig up further. Civil society, civil society, you are living in one society which supposedly to be the most civilized, most civil. You perasan tak kenapa di UK paling ramai political asylum? Because UK is one of the countries in the world is basically yang best, walaupun tengah teruk sekarang ni, cater for civil needs, kan? For civil needs, I mean cater for everybody, fair to everybody, kan? Dari segi political, social service, welfare, the best lah comparatively in the world, relatively. Tengah semput, tengah sakit pun, it's still the best. That's why most of the migrants, sama ada the economic migrants, political migrants, or business migrants, because cater for everybody. Civil society, you are living in one. Saya nak sentuh sikit tentang preparation. As I said, benda-benda macam ni is a good step as a preparation. Start with education and training. Start with engagement. Various races, various groups, various things. Sit down together in open democratic space, bincang intellectually, educated environment. You talk about your shared values. Don't talk a thing that will split the division. You will create division. Talk the thing that we have things in common. Get the buy-in of various representation of the community. Roles and responsibilities, and talk about the kesatuan. That's a basic preparation needed. Now, I got last one is the quiz. Saya nak highlight sikit, kongsi. This supposed to be first part of my talk tadi. You all people ni, theories of change. You live in this environment, you're gonna remember this code word, SLEPT. Some people call it SLEEPT. Some people call it PESTEL. Some people call it PEST. Some people call it SLEPT. But it won't run away. Things that will affect your life. Because you go to interview, part in your process,
like it or not, this will shape your life, shape your environment. Sociological change, yeah, legislative change, economic change, the other is environment change, political punya change dan technology punya change. This, like it or not, this will affect your life. Benda-benda macam ni masuk to input to you in the current situation, melalui proses will change you to different process. It's happening in the world today. Now, satu lagi saya nak sebut contoh tentang fenomena Melayu dan mahu berubah tadi, kan? Dia the measure of ni statistik sana. Kalau kita ambil di Selangor, kan, kemampuan berubah dalam konteks sanggup mengundi, mengambil risiko, mengundi against the status quo, dia inversely proportionate with the number of Melayu. Kalau kawasan Melayu majority, kita ambil 5, 6 Melayu majority, 80% Melayu, 79%, dan kesanggupan untuk berubah adalah 11%, 1 in 10. Kalau kawasan yang less Melayu, kita ambil 5, majority Melayu 14% sahaja, the rest to non-Melayu, chances untuk tempat tu berubah adalah 33%, 1 in 3. That's why you tengok what happened in Selangor. When you go to bandar, when dia tak ada Melayu, these people, the floaters ni, dia professional, dia sanggup ambil risiko. Yang ni, kan? Whereas you go further to kawasan Melayu, dia tak sanggup ambil risiko. So only 1 in 10 moved. Kalau di bandar, 1 in 3 moved. That's why you, from pembakang, suka pembakang perspektif, tsunami baru ni, besarnya di bandar-bandar, not so much di kampung-kampung. Berbeza dengan tahun 99. Sebenarnya kita Malaysia ni ada curve dia. Tahun 90, turun tahun 95, naik tahun 99, turun 2004, naik tahun 2008. From pembakang punya perspektif. Kalau penuh basically you mirror image lah. Ada significant tu, ada threshold tentu, ada masa tentu. So orang macam what's next for PRU 13, turun ataupun naik. I got another chart, but I don't show here. Just what ni. So basically, I'm towards the end of my ni. Saya nak bagi sampling ni tadi. Back to soalan yang saya bagi tadi, because I'm going to give a test. Tapi I want to leave open a question first. Share you later. Saya nak bagi satu lagi contoh. Bagaimana orang tengok analysis, diagnostics, particular result, particular outcome politik. Some people they just tengok on the surface, tengok menang banyak ni, kursi banyak ni, full stop. Some people they make analysis, they make research, they make finding. Some people they make a hypothesis, diagnosis, hypothesis and synthesis, basically what if and what happened, what's next, those are question. So ini satu contoh, satu kawasan di satu particular negeri baru ni. Kalau kita tengok line atas ni basically bagaimana this particular seat dia menang, nombor ni mewakili peratus daripada various race group. Color ada color kat sini, sorry lah. Hijau basically Melayu, black means India, no racial punya connotation. Senang by color. Dia menang 51 undi Melayu, 70% undi India, 75% undi Cina, merah di Cina. So basically two strategies ni dia buat hipotesis. What if katalah India daripada 70% patah balik 33% saja undi, what will happen? India, Melayu and China stay. In this particular seat dia masih menang. And next question, what if kalau India drop daripada 70% kepada 33%, China daripada 75% kepada 50%, in this particular seat dia akan kalah. That's how this strategy. Malaysia punya politik ni very unique sebab kita kena ambil tiga different races. Kalau Sabah Sarawak tambah lagi, kan? Kalau di UK ni senang, ditekan 5% statistik, what will happen to Labour 5% ni, kan? 5% swing, yang biru, kalau Tory biru jadi merah, kan?
10% jadi macam ni, or 5% negatif jadi macam ni, senang. Dia mesti tak ada 5% macam tu. Kan? Pattern mengundi orang Melayu, Cina, India dia lain. Kan? Dia ikut musim pula, ikut musim, ikut trend pula. Kan? Lepas tu ikut kawasan pula. Kan? Lepas tu ikut dia punya federal punya macam mana. Very chronic. Sebab kita Malaysia ni, multiracial, acid pun some of them very tricky. So this is the thing, hoping that menggalakkan you all ni minat, explore further, and kalau siapa-siapa nak jadi take this area of specialization minat-minat ni, you're more than happy. It's very happy. Basically, I'm done with my talk. I've got few other for interactive ni, but I'll leave it to Chairman kalau dia nak apa soalan and whatever comment. Terima kasih Encik Nazri atas talk atau kita boleh anggap lecture tadi tentang politik, mostly about generation in Malaysia. So sekarang kita ke sesi soal jawab. So kita boleh ambil 2-3 atau lebih soalan daripada audience di sini. Sudah ada siapa ada soalan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nama saya Agus. Presentasi yang sangat luar biasa dan menarik tentang the political landscape in Malaysia. I've got two questions. The first one is related to the politics and Islamic history. Is there any political approach in all over the world related to Islamic history? If we refer to let's say perjanjian Hudaybiyah, is there any good model in Islamic siyasah? Politik in Islamic called siyasah. And the second question is about politics related to theoretical and practical approach. You mentioned that there is one theory refer to politics, but in my opinion, the basic idea of politics is giving power to people who become let's say voter with certain criteria, and then they will choose their representative in the nation or in parliament. What is the basic theoretical approach behind politics in this issue? And then related to the practical approach, you mentioned that in the future we have what's called like desire to be as what's called yes, civil society. How I mean, do you have any example about creating civil society? Thank you. Kita jemput kalau kita nak kumpul dulu soalan sebelum Najib nak jawab semua sekali. Ada siapa lagi soalan? Dari streaming ke? Okey. Median voters orang yang dia akan influence the decision. Orang itu akan influence the decision of the pilihan raya tu lah, election tu lah. Lepas tu kalau saya tak niat, sebenarnya kenapa median voters lah kat Malaysia macam sebab tadi you ada mention, tadi kita nak bagi tahu kan,
bagi saya macam yang kita belajar yang saya belajar dalam kelas lah, macam bila bagi tu orang dia macam dia adalah yang paling penting dekat election kan, dan dia should be something like minority, dan orang tu orang yang mungkin macam dia akan will be most affected lah kalau government to implement any kind of policy. So adakah kat Malaysia pun sama juga, atau mungkin yang saya baca dalam kelas tu mungkin tak betul ikut, atau kat Malaysia mungkin kita macam tinggal. Terima kasih. Soalan-soalan lain daripada audiens atau ada daripada streaming? Tidak. Okey. Dari streaming tak ada. Assalamualaikum. Terima kasih. Just nak minta pendapat lah. Apa pendapat Cik Nazri tentang konsep satu Malaysia ni? Is it macam mana dia satu lebih pada retorik sana tu atau mana dia implementkan benda ni? Terima kasih. Okay, terima kasih sekali lagi. Saya pun satu apa dia say? Saya pun tak tahu macam mana nak respon dan nak reacting. Yang keduanya, I must qualify myself. I'm an analyst and researcher and any. I'm not tackling issues per se lah. Yeah. Especially in this public forum, I have my private punya opinion, private ini. But in a public forum macam ni, my advice, at least my advice that my lecture tonight will give you enough courage. Panggil politician kat depan, you tanya dia soalan, not to me. Ini saya lah. I'm trying to play safe, but I try to jawab. Basically, I'm trying to stay away from the politics, the issues ni. Anyway, but I try to jawab as ini. I like soalan-soalan technical first. Pak Agus minta sabar, saya cuba berjalan. Okay. Pasal satu Malaysia, frankly speaking, saya tak boleh komen. Saya tak faham. Saya tak boleh lah. I'm not an expert lah. Tak boleh. From politics perspective pun, I don't have a strong opinion. Sorry to say. I cannot comment. But one thing I must name from nak modify from Melayu punya perspektif. Excuse me, friend. To kita as a Muslim, daripada Khalifah Rashidun kepada Abbasiyah kepada Umayyah apa ni, kalau berslogankan Melayu berdaulat, Melayu sepakat, Islam berdaulat, to me that's an antithesis, that's an anti-Islamic. I berani put that statement. From historical, from Islam, from Syariah, that's anti-Islamic. The very reason kenapa Muslim state of affairs jadi sekarang because partly of that slogan. Kenapa Uthmaniyah jatuh? The very reason. Arab bersepadu, Islam berdaulat. Habis semua Islam, basically. That's what happened. You don't go back to that for the sake of Melayu alone. But if you're talking about Islam bersepakat, Melayu berdaulat, maybe, yes. But not Melayu first. Yang keduanya, kalau for the sake of Melayu, for the sake of boleh nak menghilangkan, memaafkan segala kemungkaran, segala evil of the society, corruption, nepotism, pembaziran, pembocoran, dimaafkan sebab Melayu, there's no excuse for that. Kalau semata-mata Melayu untuk tujuan tersepit, untuk menutup, to cover the honor and the ni, is not for that. I'm not buying it. That I can jawab. So I'll go for satu Islam, satu rather than satu Malaysia. So meaning to say, Islam and fairness takes precedence of particular race, and you fight for the race not because dia Melayu ataupun Cina per se, but because of the Islam and the keharmonian nilai-nilai yang dibawa Islam translated into the nilai-nilai dalam society, keadilan, kebebasan untuk semua, pembahagian yang adil, ruang untuk semua, sejahtera, ada nilai-nilai kebersamaan. Kalau satu Malaysia berdasarkan situ, saya sokong, saya setuju. I mean on that basis ni. Soalan pasal median voter dengan floaters I'm not sure your punya school, but basically dalam konteks Malaysia, yes, it's unique as I said. Sebenarnya di Malaysia ni 30% banyak, 30% banyak. Every 3 person, 1% tu penentu. So you imagine, kan? Katalah dua parti bertanding, kan? Parti biru dengan parti hijau, seorang tu penentu, kan? So kalau this time around, siapa dapat menang that particular person,
Kalau biru dapat menangkan dia, biru lah menang. Kalau next time around dia tak suka biru, because perangai biru tak elok apa semua, hijau is better to him, he'll go to hijau, hijau akan menang. So meaning to say, yes, medium voters, floating voters in Malaysia is very crucial. That's what I say, Kelantan. Kalau these medium voters tak ditangani, habis the government of the day. Likewise sama, di Selangor, even di federal pun sama, I say. So it's substantial. 33% is very substantial, penentu. Ini kena. Jawapannya yes, penentu dalam konteks Malaysia. Kan? Back to kepada Pak Agus. I hope dah jawab. Back to kepada Pak Agus. Cara tanya tu, I think I'm dealing with an expert student in political science or something, with minat on that kan. Sorry, I'm not lecturer in political science per se. I'm a particular research in politics. But one thing about the Islamic history, dengan model, dengan political system, dengan current contemporary punya ni, I can quote this way lah. From Islam punya perspektif, satu kita kena remember, Islam, profesor Islam, dia dua benda yang berbeza antara iman dengan demokrasi. Ada seorang sini nak pergi nikah tu, kan? Boleh sebut rukun Islam boleh, rukun iman boleh, rukun syahadah boleh sebut tak? Apa tu rukun syahadah tu? Benda tu, kan? Tu imam, bagi hina ada 3. Lah, pula lagi tak erti kan? Pak kau nak kahwin tidak ni kan? Okeylah, imam kata, tak belajar ni. Syahadah ni ada 3 rukun syahadah. Satu, tasdik biqalbi, yakin, conviction. Kita nak masuk Islam. Kita bukannya, kalau dia sebut aku masuk Islam, doesn't work that way. Dia kena yakin dia nak masuk Islam. Kan? It come from the heart. Convinced, ada conviction. Nak masuk Islam, kena declare. You tak declare, you tak boleh Islam. Kena bersyahadah, kita mendengarkan. And declare saja tak cukup. You must implement, amal. Wasaddaqahul amal. Tasdik biqalbi, kita declare, declaration the syahadah, and kita amal. That's the rukun syahadah. Nak cerita. Whereas, meaning to say, it starts from conviction. Whereas demokrasi, towards the opposite. Demokrasi ni, kita boleh beramal dengan demokrasi. But you beriman dengan demokrasi, that's different matter. Kan? You tak boleh beriman dengan demokrasi. Betul? It's not rukun. You tak boleh percaya demokrasi is the only solution as far as Muslim is concerned. Kan? Bukannya saya ni anti demokrasi. Sebab kita demokrasi, kita mengamalkan sistem demokrasi. But dalam Islam, daripada Abbasiyah kepada ni, dia tak ada one particular form of demokrasi. Kan? Tak ada particular form of even Islamic state. Tak ada fixed model daripada Abbasiyah, Umayyah, Abbasiyah, Uthmaniyah. Kan? Sampai sekarang. So orang katanya, sebab lecture saya ni tak cover, lepas civil society tu, kalau the strict form of the Islamic thought, dia ada 2 benda lagi. Islamic state and the negara Nubuah. Kan? Negara proper. Ini political science, faham kan? Saya tak sentuh situ. Sebab ni pun bukan bidang saya pendidikan. Meaning to say, even in the Islamic world, contemporary, there is no fixed form of Islamic state. Kalau siapa yang bercerita pasal Islamic state tu, dia tak ada form proper. Kan? It could be in the form of Malaysia and Indonesia is 2 different Islamic states within the state. Kan? We cannot have one khilafah for the whole world. Doesn't work that way. Kan? For practicality, for different ini, kita tak tahu apa modelnya. Sebab in first place, dia tak ada fixed model. Kan? That's I can answer. Kan? So, orang yang so-called berretorik tentang Islamic State tu kadang-kadang kena tanya dia, apa yang punya model Islamic State ni sebenarnya? What is it? Apa pergi pun tak dijawab. Kita nak buat mana agung-agung semua kan? Mana menteri? Could be Islamic State in the form of raja berperlembagaan. Could be in the form of president. Could be in the form of field marshal of brigadier general. I mean, Islamic State. So there is no fixed form of Islamic State per se. Kan? Proven from history. Kan? Even in, and most of the cases daripada ni pun sistem beraja. Kan? So does it mean that Islamic State will get rid of the raja? No. Kan? Raja is part of democracy. Kan? So that's my answer. In short, because masih berhujah. You go to professors in Islamic thought pun masih berhujah, masih berdebate. Kan? The bottom line ada basic criteria dia. So the very nature of Islamic State, kalau siapa memperjuangkan slogan Islamic State pun that itself is very debatable. It's debatable and subject to technicalities. Masih ni. Kan? Nak mana dia faham tak faham pun we don't know. Kan? That's why I say not my speed. That's why I cannot say much beyond me. Yeah. Now,
Satu tentang the future of civil society. I try to capture your second question. Future of civil society. Now, throughout the world, throughout the need, you take aside the doctrine part of it. Yeah, doctrine part of it kadang-kadang very subjective and interpretative. Tapi the physical part of the civil society ni actually, what you are seeing today in front of you, especially so you in UK. Most of you first time datang touchdown in UK, touchdown at airport, pass through the immigration, beratur nak naik bus, pergi ke town nak membeli, and you duduk in the society. Basically, those are the sampling of how the society should live. Kan? Dari segi tak ada pressure-nya, tak ada berebutnya, tak ada mengambil hak orangnya, tak ada corruption-nya, tak ada potong queue-nya, ya. Manusia berdisiplin, beratur, kan? Menghormati orang lain. Kaum kurang upaya dihormati. You are free to express yourself, kan? You are free to move around, nobody bothers you, kan? You are free to live, to cari makan, freely. You are free to speak. You are given the right of what you're entitled to. Those are the form of civil society which exists in our world today, kan? Which sadly, benda-benda macam ni, if you go to the Middle East particular, benda ni lah yang paling deprived, yang tak ada, kan? The right to education. Yang paling poorly educated, poorly deprived of education is in the so-called Muslim world, kan? The right of women, kan? The right to speak up, the right to wealth, ya, the right to freedom. Surprisingly, in the Muslim world lah yang index dia yang paling teruk, paling apa. That's why in the old days, kata kita tolak setengah Pakistani sebelum Pakistani ramai-ramai datang UK ni, there is one ulama datang di UK, kan? Dia buat statement. When I go to the Western society, I met millions of non-Muslims, but I met Islam everywhere. The Islamic system is everywhere. The moment I touch down the airport, tengok bersihnya, beraturnya, beradabnya manusia, courteousnya manusia, tak ada ambil hak orang, tak ada potong telinga orang, menghormati orang lain. Sampai saya duduk di bela sistem kesihatan, sistem pemerintahan, sistem persekolahan, sistem welfare. These are Islamic values which is missing from my homeland. Which, if I were to go back to my homeland, I see millions of Muslims, but I don't see any Islamic values on the street. Far from it. That's a very contrasting punya observation. How the model of civil society should exist. The iman is missing. The part is. That's why kalau silap Tayyib Yusuf Qaradawi, kan, dia buat analogy simple. To get an ideal form of Islamic establishment, dua cara. Sama ada Islam masuk ke dada pemerintah, ataupun pemerintahan jatuh ke tangan orang-orang yang ada kuat dan amanah. That's how the shortcut to the civil society. So in a sense, we cannot tolerate to the. So it's nothing personal. When you talk about corruption apa semua, I mean, don't tell me saya ni tak suka particular party. Corruption is corruption. Tak kisah in the name of Islam ke, the name of benda Arab ke, the name of Melayu ke, corruption is corruption. Kalau dalam Islam, kalau mencuri duit rakyat tu, basically subject to whatever kisah sentence tu lah. Now, soalan nombor 2, sorry, I don't really capture tentang theoretical dan practical tentang representation or something, perwakilannya. Back to democracy, bisa sih, kan? The day Nabi Muhammad SAW wafat, tahu what happened? Now, kita orang Melayu, what happened kalau ada orang mati? Pakar-pakar ramai-ramai menguruhkan, the right, ni pakar-pakar dia menguruhkan jenazah basically, penghormatan terakhir, whatever hak kita kena buat. Now, the day Rasulullah SAW wafat, ada dua grup of manusia. That's why kadang-kadang orang Syiah menggunakan isu macam ni. Now, menguruskan jenazah Rasulullah, batang tubuh Rasulullah, adalah anak-anak kaum kerabat Rasulullah, kan? Sayyidina Ali, Sayyidina semuanya. Tapi ada grup of manusia, Abu Bakar, Umar dan 10 penasihat Rasulullah zaman hidup Rasulullah, bersidang, busy bersidang, bermesyuarat bagaimana nak menyambung kesinambungan Islam selepas Rasulullah.
Meaning, the implication kalau kita tengok dalam fiqh basically, usul pentadbiran negara adalah lebih penting, the survival of the Islam and the pentadbiran Islam adalah lebih penting daripada batang tubuh Rasulullah. Jaminan. That's why sahabat-sahabat yang Rasulullah berkumpul situ kan, bukannya Rasulullah mati ni takkan nak bincang pasal siapa nak jadi Perdana Menteri kot. Tak hormat ke Rasulullah kah? Quite the opposite kan. Basically that's what I mean to say. Dari sistem pemerintahan, cara demokrasi, cara zaman Abu Bakar sudah wujud masa tu kan. With due respect, Rasulullah ni kan di orang Syiah gunakan isu ni moleh untuk mengkondem sahabat-sahabat. Tengoklah tu mereka yang gila kuasa kan. Rasulullah tak sempat tanah lagi pun dah berebut siapa nak jadi khalifah masa tu. That's not the point kan. We're based on the fundamental. But again, daripada Khalifah Ar-Rasyidun kepada Abbasiyah kepada Syiah, even kepada Uthmaniyah pun kan, dia konsep one of the kejatuhan Islam per se adalah kerana disekularkan pemerintahan dengan ulama kan. Kepimpinan dua cabang yang berbeza. Daripada Salimah is satu as model Rasulullah. Bagi as time goes, dia berpecah. To the extent that saya buat satu kajian lagi, what happened in the past 100 years kan. In 1911, salah satu elemen kejatuhan Turki Osmaniyah adalah kerana unsur-unsur kejatuhan telah timbul. One of which is basically pemerintahan totally aloof with what happening in the reality, on the ground kan. Berjauhan dengan panel sahab, pakar-pakar, ulama-ulama dan pentadbir. Raja bin raja, baca pun kadang kronik suatu kejatuhan kan. So meaning to say, the system itself, the democratic form kan, dia tak ada true form kan. Back to konsep of kuah dan amanah. Kuah dan amanah dalam konteks sekarang ni, analogi ulama bagi fiqh, umpamanya aeroplane kan. Kalau naik aeroplane, given two choice, pilot tu kerana Muslim, katalah Muslim bukan tersemayang pun tak apa cukup lah. Seorang lagi kita ni semayang cukup kan. Ulama fikah kata, that's why the application of kuah dan amanah kena combination of the two kan. Doesn't mean that orang yang beramanah, yang bersemayang cukup tu boleh buat semua kan. Sampai nak bawa aeroplane pun dia nak bawa, yang jatuh lah aeroplane tu kan. Kena bagilah orang yang ada kekuatan, ada skill, walaupun amanah dia tak cukup kan. Kaki minum ke semua, dia kena work in the combination of the two kan. So that's because you cannot find the single perfect example. In fact, 100 tahun lepas pun dah ada unsur-unsur kejatuhan. Unsur-unsur Abbasiyah jatuh pun begitu, unsur Umayyah jatuh pun begitu kan. Tak ada fix model, tak ada fix ni. Okey, itu yang saya boleh jawab. Other than that, try to play safe lah, kan. Terima kasih atas semua soalan dan energi atas jawapan-jawapan yang hebat. Ni ada satu final question lah. Siapa-siapa ada soalan lagi boleh bagi peluang. Saudara sambut. PRU 13 Islami. So kita sekarang berhadapan dengan situasi di mana kemungkinan akan berlakunya pertukaran kerajaan, kemungkinan lah kan, kita tak tahu lagi. So as we know, sejak merdeka, as we know, perjuangan parti pembangkang salah satunya adalah kesamarataan, iaitu hak istimewa orang Melayu itu mungkin bukan hilang. So kita orang Melayu dah hidup dengan hak istimewa ini sejak merdeka. So just nak insight daripada Nazri, apa langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh orang Melayu sekiranya tiada hak istimewa itu? Terima kasih. Soalan mencabar pun benar-benar kan. Kadang to test my political stand kan, which tak boleh saya ambil cabaran, saya jawab kan. Sebelum tu saya komen satu lah, macam statement seolah-olah kerajaan bertukar tu mungkin it's strong statement kan.
could happen, could not happen, which kita pun tak tahu. Yang kedua tentang hak istimewa orang Melayu. Yang ni. Nah, satu, saya punya stand sikit. As far as a fair, typical, ordinary Melayu, kesan-kesan. Kalau maksudnya keistimewaan orang Melayu, 30% keistimewaan orang Melayu itu maksudnya 100% orang Melayu, saya setuju. Tapi kalau for the sake of keistimewaan 30% kuota orang Melayu itu setakat mewakili 30% orang Melayu, kan? Saya rasa satu benda yang tak fair, kan? In fact, there are other people yang lagi worthy, lagi layak, lagi kan? Tidak mahu so-called slogan sebab disalahguna, menekankan perlunya ada 30% punya Melayu bumi putranya, tetapi dimanfaatkan only of 30% of the 30%, lebih kurang. So in a sense, yang really bermanfaat, walaupun kita ni the product of that, yes, but kita nak tengok bagaimana the keistimewaan Melayu itu dibagi kepada seluruh Melayu, for that matter. Biar sama rata. Jadi langkah-langkah kita, soalan saya jawab seterusnya, bagaimana nak memastikan Melayu punya hak, tak segala, for simple reason, pastikan kesamaan dan kesamarata tadi spread equally for 200% Melayu. Itu saja. Kita tak mahu. Satu saya ambil contohnya. Mungkin just qualify. Public service, public servants in Malaysia. You only probably kalau kerja agama, probably public servant ni kot. Berapa persen roughly in context of the whole population of Malaysia? Siapa baca? Roughly 10% di Malaysia. 10% ni by international standard sebenarnya tinggi, tapi tak apalah 10%. Now, meaning 90% orang kita kan tak employed by the government in the public service. You only probably lecturer public service lah kan. 90%, which back to the question, basically penentu kepada undi PRU 13 kan. The fact that kerajaan membela public service, I can put in a segment, in fact kan, membela public servant, and membela bagi gaji ni, bagi bonus, and it's only 10% of population kan. Dia kena ambil implikasi what happened to the 9% yang tak dibela oleh kerajaan. These people akan protest. These people akan, I hope my voice will be heard because they only benefit 10% of the population, whereas you bela. This 90% will be the deciding factor. Now, this 90%, I must tell you, because you are graduate, you must understand. Some of the people, tadi saya tanya, who are these media people? I can tell you, basically. You know who are these people? These people are basically yang baru graduate, baru nak membina hidup, membina keluarga, membina rumah tangga, membina kerjaya, masih struggle dengan PTPN. You are lucky dapat beasiswa sekali. Mereka ambil loan PTPN lagi, kena bayar balik lagi. Kerja tak ada. Every year, masuk into the system beratus ribu. Kan? Yang keluar daripada sistem kerajaan, sikit. Yang keluar pun ditangguhkan lagi sampai 60. Jam. This one jam, sana tak keluar, jadi bottleneck. Kan? Jadi orang kata jadi smart. Kan? Dia punya now, this basically reflect what happened to the young graduate. Your people lucky, the cream of the cream datang sini. There are beratus ribu graduate, tak ada kerja. Ya. Ni kalau kerja spesifik, employability, ni kata si Cameron, we want to produce employability graduates, yes. What happened to those unemployability graduate? Bachelor in human science, bachelor in sociology, bachelor political science, bersepak-sepak, tak ada kerja. Jual pasar malam, struggle, bawa lori, kerja kontrak, molek. And these are 90% of population. In fact, you all basically represent 10% of population. Now, kalau betul-betul